Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang sedang mendengar ketika ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada setiap hari Jumaat insya-Allah kita bawakan special untuk kita memahami sebenarnya dalam konteks memahami Hospital Mesra Ibadah ataupun dikenali sebagai HMI. Hospital Mesra Ibadah. Okey. Dan alhamdulillah Hospital Pakar Al-Islam kita merupakan hospital Mesra Ibadah. Telah lama melaksanakan Hospital Mesra Ibadah dan sebenarnya segmen ibadah pesakit ini kita laksanakan untuk memberi pendedahan kepada keseluruhan masyarakat kita. Kenapa? Sebabnya kita nampak segmen ibadah pesakit ataupun ibadah pesakit ini ringan dalam konteks kita kan. Sebab kita semua sihat, semua bertenaga. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita kan. Dan kita nampak ibadah pesakit ini biasa-biasa saja kan. Sedangkan ibadah pesakit ini sangat penting untuk kita faham. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan bagaimana solat kita kan. Siapa yang boleh mengaku dalam diri mereka sepanjang dia solat ni, sekarang ni dia solat kan, contoh dia solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5 kali sehari. Adakah mereka ni, keseluruhan kita ini telah menguasai keseluruhan itu? Tiada siapa yang berani menyatakan solat mereka sempurna. Okey, bahkan saya sendiri pun tak berani nak sebut solat saya ni sempurna. Sempurna sangat kan. Okey. Nak ceritanya itu bahagian solat. Lebih lagi berlaku ketika sakit. Bagaimana untuk kita laksanakan. Jadi segmen ibadah pesakit ini kita angkat melalui konsep Hospital Mesra Ibadah. Ini kerananya kita melihat ibadah pesakit ini sebenarnya penting untuk kita lontarkan dalam masyarakat. Dan alhamdulillah sebenarnya segmen ibadah pesakit ini untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ini dah ke siri yang kedua. Okey. Pertama hari itu kita bicara tentang wuduk kan. Ramai orang bicara tentang wuduk kan. Dulu saya cerita bagaimana orang kan masuk hospital dah terbiasa dengan keadaan sihat nak berkumur. Masuk hospital doktor tak bagi berkumur kan. Tak bagi berkumur sebagai panik tak tahu nak buat macam mana. Okey, itu cerita berkenaan dengan wuduk. Hari ini insya-Allah kita bawa tajuk yang berkait juga dengan taharah, iaitu ganti kepada wuduk, iaitu tayammum. Okey, berkenaan dengan tayammum. Okey. Apabila sebut berkenaan dengan tayammum ini, sebenarnya masyarakat kita bicara tentang tayammum, masyarakat kita ni pandang tak pandang. Kita kebiasaannya beberapa perkara yang kita tak pandang sangat kan. Antaranya tayammum kan. Yang keduanya adalah istinja kan. Dua perkara tu gilah mana-mana biasanya orang tak cerita sangat. Sebab apa? Sebab bumi Malaysia ini banyak dengan air kan. Banyak dengan air. Banyak air. Jadi buat apa nak cerita berkenaan dengan tayammum? Buat apa nak cerita berkenaan dengan istinja? Kan? Jadi cerita berkenaan wuduk lah. Kalau tak boleh, guna air di tempat yang lain. Cari air kan? Kita usaha untuk cari air kan? Okey. Tapi apabila masuk hospital, contohnya apabila masuk hospital, air ada. Tapi tak boleh guna air. Ini isu yang berlaku. Dan di sinilah ramai di kalangan kita panik. Dah start panik dah. Macam mana nak buat? Ketika aku sihat dulu, malah orang cerita berkenaan dengan tayammum, orang cerita berkenaan dengan istinja, kita buat acuh tak acuh kan? Okey. Jadi apabila dah
datang sakit kepada seorang itu, barulah mereka nak belajar. Okey, tapi tak apa. Selagi mana kita dapat kudrat Allah bagi nikmat kepada diri kita, iaitu nikmat pendengaran kita, nikmat melihat. Okey, jadi sama-sama pada petang ini, ayuh sama-sama kita melihat segmen kita, iaitu segmen ibadah pesakit anjuran Hospital Pakar Islam ini. Kita lihat dan mari bersama-sama untuk kalau boleh kita kalau boleh tiru. Kalau siapa yang sedang mendengar ni, tiru saya punya praktikal nanti. Kita nak suruh sama-sama pandai. Jadi tak apalah siapa nak bersilat gayung ke, siapa nak bersilat silat cekak Hanafi ke, siapa yang nak berkungfu ke, siapa nak taekwondo ke, ada macam-macam gaya, dipersilakan, tak ada masalah. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sebut berkenaan dengan tayamum, apa tergambar di fikiran kita? Banyak kali apabila kita orang kan, saya biasa pergi ke seminar. Seminar mana? Seminar Hospital Masjid Ibadah. Pergi ke mana? Pergi ke utara, pergi ke pantai timur, di Lembah Kelang, dan boleh dikatakan di seluruh Malaysia ini, kita pergi, kalau kita tanya berkenaan dengan tayamum, ramai di kalangan kita yang masih tidak tahu. Kan? Masih tidak tahu. Kenapa? Sebab masyarakat kita ni tidak terdedah dengan konsep tayamum. Boleh dikatakan kalau kita tanya kat berapa rukun tayamum, kan? Ada yang cakap, Ustaz, rukun tayamum ni niat, basuh muka, kan? Bertangan, kaki, tertib, dia macam-macam. Dia dah jadi pecah-kacir dah. Dia begitu. Jadi peri pentingnya kita melihat tayamum yang Islam bagi kepada kita ini sebenarnya ruksah di dalam Islam, ataupun keringanan ataupun kemudahan yang Allah bagi kepada kita daripada tidak boleh berwuduk ataupun tak boleh mengangkat hadas kecil maupun besar. Maka solusi kepada kesukaran itu, maka Islam bawa kepada kita, iaitu tayamum. Okey. Kita sebut berkenaan sebelum ni, kita bicara tentang berkenaan rukun wuduk. Rukun wuduk sebelum ni kita dah bicara, rukun wuduk ada. Kita ingat kembali pembelajaran kita minggu lepas bagaimana. Rukun wuduk ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dia sebut rukun wuduk ada 4. Okey, 4 basah, 2 kering. Kita dah belajar dahulu kan. Okey, 4 basah 2 kering. Okey. Apanya? 4 basah 2 kering ni tu. Boleh rujuk kepada video yang sebelum ini. Boleh tengok 4 basah 2 kering. Okey. Jadi berkenaan dengan tayamum ini, rukunnya adalah kosong basah berapa kering? 4 kering. Okey. Dia lain, dia terbalik sikit. Kalau kita belajar rukun wuduk 4 basah. Tapi tayamum ni dia berbeza sikit, dia 4 kering. Basahnya tak ada. Okey, begitu. Jadi jadi tayamum ni tak payah guna air lah. Ya betul. Tayamum ni tak payah guna air. Okey. Jadi sambungan dalam surah Al-Maidah itu dia bicara tentang tayamum. Okey. Bagaimana untuk kita faham? Jadi apa-apa berlaku, jadi kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Jadi bagaimana untuk kita melihat rukun tayamum ini? Okey. Dalam surah Al-Maidah, kalau siapa yang boleh ada Quran di sisi sekarang ni, boleh tengok dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Sebelum ni kita dah belajar kan, satu muka itu. Ini sambungannya. Dalam surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey, itu ayat Quran dalam surah Al-Maidah sebut kepada kita, ayat yang ke-6 sebut kepada kita apa itu tayamum. Maksudnya dia sebut sebentar tadi, dan jika kamu sakit. Okey, jadi kita kena fahamlah. Tayamum dah dapat rukhsah rupanya, bukan untuk orang semata-mata sihat. Orang sihat boleh tak bertayamum? Orang sihat tak ada apa-apa, maksudnya tayamum tu tak
tak dibolehkan. Okey. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran musafir lah, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Tanah yang macam mana? Debu yang bersih. Ini perbahasan ulama lah. Iaitu sapu muka. Pertama sekali berkenaan dengan sapuan, tayamum adalah sapu muka kita. Sapu muka kita. Yang keduanya adalah dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ataupun debu tersebut. Okey. Jadi sapuan ada dua. Saya sebut tadi rukun ada 4. 4 kering. Okey. Tapi sapuan ada dua. Yang pertama sekali adalah sapu muka kita dan yang keduanya adalah sapu tangan, kedua belah tangan kita. Jadi itu rukun tayamum. Penting untuk kita faham. Jadi keseluruhan rukun tayamum ada 4. Pertama sekali adalah niat, yang kedua sapu muka kita, dan yang ketiga adalah sapu kedua belah tangan kita. Maksudnya kalau tangan kita ada dua belah, sapu dua belah lah. Kalau tangan ada sebelah, sapu sebelah je lah. Jangan cari tangan orang lain pula. Tak sah ni ayat Quran kata kena cari tangan dua belah. Jangan ambil literal text. Tiba-tiba kita ambil literal text ayat Quran. Itu yang menyebabkan kita bermasalah. Okey. Kita teruskan lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita faham tayamum tu ada rukun dia ada 4. Pertama sekali niat, yang kedua sapu muka, dan yang ketiga adalah kedua belah tangan, dan yang keempat adalah tertib. Okey. Maka itu adalah rukun tayamum. Okey. Jadi macam mana kisahnya? Okey. Jadi macam mana kisahnya kita nak buat? Apa situasi yang menyebabkan kita bertayamum? Okey, seperti mana yang kita sebut sebentar tadi, pertama sekali adalah seseorang itu sebab apa kena bertayamum? Sebabnya seseorang itu terhalang daripada menggunakan air. Sama ada halangan nyata ke, tak boleh pergi ambil ke. Contohnya air tiada, tak boleh guna air. Contohnya dalam waktu nak solat sekarang ni air tiada, cari-cari tak jumpa kan air. Musim kemarau yang melampau, tiba-tiba tak jumpa air. Okey, tiba-tiba tak jumpa air. Jadi boleh untuk kita bertayamum. Okey, rukhsah kepada kita untuk kita bertayamum. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah orang tu terhalang disebabkan penyakit. Kan? Disebabkan penyakit. Macam mana penyakit? Dia air ada di depan dia tapi dilarang oleh perawat ataupun doktor ataupun jururawat yang merawat. Tak boleh sebab penyakit dia. Penyakit dia tu tak boleh menyebabkan dia kena air. Okey. Jadi dia tak boleh kena air lah. Ataupun dia tak boleh melaksanakan untuk air contohnya. Contoh nak dapatkan air tu tak boleh. Maka cara solusi Islam bagi pada seseorang itu adalah dengan bertayamum. Okey, alhamdulillah. Jadi dua keadaan itu yang ketara lah, dua keadaan yang ketara itu dalam konteks air tak jumpa, dan yang keduanya dalam konteks adalah konteks sakit. Konteks sakit. Sakit dia tak boleh kena air ataupun kena air itu membahayakan diri dia, sebagai begitu. Jadi hari ini kita fokuskan kepada berkenaan dengan sakit itu tak boleh kena air. Okey. Jadi apabila kita bicara tentang tayamum tak boleh kena air, maka kita kena melihat dalam situasi itu bagaimana untuk kita ambil tayamum. Okey, ialah cerita tayamum nak guna apa? Guna debu yang bersih. Dalam konteks mazhab Syafi'i, kita kena guna debu yang bersih. Sa'idan tayyibah. Kena cari debu. Okey. Tapi realiti di hospital
Kalau kita tengok di hospital sangat susah lah untuk kita cari debu yang bersih. Mana ada kan di hospital kan? Jarang sekali, ada pun sikit jenis bah dia. Tiba-tiba di hospital ada debu yang bersih. Sebelum ni tiada lah. Tapi alhamdulillah setakat ini telah dilaksanakan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2014 konsep hospital masa ibadah. Saya rasa hampir keseluruhan hospital telah ada item-item ataupun alat kelengkapan untuk berwuduk ataupun bertayamum, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan. Jadi siapa yang sakit, siapa yang tak mampu untuk berwuduk sembagai, boleh tanyalah di hospital masing-masing yang sedang ketika admit itu. Okey, jika tiada jangan marah pula. Kita kena usahalah. Okey. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya, apabila kita bicara berkenaan dengan alat ini, majoriti kita dalam konteks mazhab Syafi'i, kita berlakunya adalah kita kena cari debu yang bersih. Jadi setakat ini alhamdulillah kita laksanakan debu yang bersih. Jadi sekarang ni dah ada packaging, ada botol dah untuk debu yang bersih. Kalau kita tengok sekarang ni kan, ada debu yang bersih dah okey dah. Ini kalau boleh tengok ni. Jadi konteks dia macam ni kan. Ada debu, saya harap nampak lah. Sekarang ni kita dah ada debu dah sekarang ni. Jadi kalau di hospital tu dia memudahkan cara lah. Memudahkan cara kita. Jadi kalau kita ambil tu, jadi nampak lah kasar-kasar dia tu. Debu tu. Dia begitu. Seronok cerita barang-barang ni kan. Ni adalah debu. Realiti debu kita akan buat. Untuk apa? Untuk kemudahan pesakit. Untuk kemudahan pesakit. Jadi apabila masuk hospital, seseorang itu yang tak mampu untuk laksanakan berwuduk, maka kebiasaan kalau di hospital kami sediakan debu ni lah. Debu ni untuk memudahkan pesakit-pesakit kita. Jadi benda ini secara automatik membantu untuk dia beramal ibadah ketika sakit. Okey, apabila kita bicara berkenaan dengan debu ni, okey, debu ni dia ada banyak macam. Ada yang jenis warna coklat, warna coklat-coklat sikit tanah, ada yang jenis warna putih. Itu terserah pada kita lah. Yang penting debu itu tanah liat, kan? Okey, tanah liat. Okey, yang dah dihancurkan, dah dikeringkan, maka itu kita boleh laksanakan. Tapi jangan tiba-tiba pula dah cari debu tu tak jumpa kan. Call family kita, nanti bawa kat mak ni debu tayamum. Kalau anak-anak cari. Anak-anak cari apa? Dia ambil tanah liat, mari ke hospital. Jangan sesekali macam tu tiba-tiba bawa mari tanah banyak-banyak ke hospital. Jangan sesekali sebab hospital ni ada SOP sendiri. Jadi kena minta keizinan. Itu pun penting juga. Kadang-kadang kita ni buat lawak sikit kan. Buat lawak, ambil debu entah mata-mata, kita bawa masuk ke hospital, sebenarnya memberi resiko kepada hospital tu sendiri. Macam mana? Apabila dah guna, habis berterkebaran kan. Habis kotor dekat kawasan hospital. Itu tak nak. Elakkan. Sebab di peringkat kita ada SOP masing-masing. Okey. Alhamdulillah. Saya dah cerita tentang rukun tayamum. Saya dah cerita berkenaan dengan bagaimana, apa itu peralatan ataupun alat dalam ni untuk tayamum, iaitu tanah ataupun debu. Dan seterusnya, bagaimana untuk kita guna. Bagaimana untuk kita guna. Kan? Bagaimana untuk kita guna. Dan untuk makluman, sebelum kita guna, elakkan. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya cari debu tak ada. Tak jumpa pun debu. Kan? Boleh tak guna bedak? Kan? Ni bedak. Bedak mana ni? Bedak daripada Tesco. Boleh tak guna bedak? Okey. Untuk makluman semua, apabila sebut debu tayamum, okey, kita faham tadi debu. Bedak ni bukan debu. Okey. Jadi bedak ni tak boleh lah. Untuk mengajar di sekolah-sekolah boleh lah. Kalau untuk buat betul-betul tak boleh. Kita kena guna debu tayamum juga. Okey. Okey, jadi bagaimana untuk kita laksanakan perintah Allah SWT ni. Rukhsah yang Allah bagi pada kita, iaitu kita tak mampu untuk berwuduk.
Biasanya kita duk sebut orang tak mampu. Bagaimana keadaan orang yang tak mampu untuk laksanakan tayamum ni? Okey. Saya bagi situasi di hospital. Okey. Kebiasaannya adalah pesakit itu yang tak boleh kena air adalah contoh kita bagi. Contohnya pesakit itu berat badannya melampau. Contohnya 100 lebih ke atas, kan? Umurnya 20, 25 lah contohnya. Muda lagi. Gemuk, obesity, gemuk, kan? Lepas tu dia masuk hospital tu disebabkan oleh accident. Lepas tu sampai hospital bedridden, tak boleh bangun. Biasanya berlaku pada orang muda ni, orang muda ni kalau duduk lama di hospital, yang pening kepalanya adalah, kalau bagi orang lelaki biasanya adalah dia mimpi. Mimpi. Kan? Mimpi basah. Dah sakit tapi mimpi boleh. Okey. Jadi kebiasaannya itulah yang berlaku. Apabila berlaku begitu, peninglah. Jadi nak buat macam mana? Nak mandi tak boleh. Sebab tubuh badan duk terlantar di katil tu. Jadi macam mana Islam bawa? Islam bawa caranya adalah bertayamum. Bukan orang kata ambil air pahit, panggil bomba. Hello bomba. Saya sekarang ni semalam saya mimpi basah. Jadi nak suruh mandi dengan saya. Tak perlu. Islam dah ada dah. Bawa kepada kita solusi adalah dengan bertayamum. Dia mengangkat. Dah besar. Itu yang pertama. Itu orang lelaki. Orang perempuan suka kepada orang lelaki kan. Ketawa orang lelaki ni sakit-sakit pun mimpi basah lagi kan. Mimpi basah lagi. Jangan pelik. Perempuan pun terkait sama. Kan? Perempuan pun terkait sama. Macam mana? Biasanya kalau orang muda ni, kalau bedridden sebagai tubuh besarnya, yang berlakunya adalah apabila dia orang muda ni, orang muda perempuan datang period. Datang period. Lama-lama duduk di hospital datanglah period. Jadi nak bersihkan period tu macam mana? Apabila dah habis tempoh period tu, haid tu, perempuan macam mana nak bersihkan? Nak mandi tak boleh. Okey. Jadi kebiasaannya kita ajarnya, kita bawa kepada pesakit, caranya adalah kita bertayamum. Okey. Itu contoh yang dekat dengan kita lah. Jadi penting untuk kita melihat tayamum ni. Okey. Sebab masyarakat kita ni, dalam konteks masyarakat kita ni, kita nampak tayamum ni tak terpakai sangat dalam konteks ibadah kita. Sebenarnya apabila kita masuk hospital, sebenarnya ada beberapa tempat yang perlu kepada tayamum. Okey. Jadi itu antara situasi yang perlu kita laksanakan tayamum. Jadi apabila kita masuk ke hospital, penting untuk kita tahu berkenaan dengan tayamum. Jika kita nak gunalah. Kalau tak guna tak ada masalah, tak tahu pun tak apa. Dia begitu. Okey. Jadi pertama sekali kita kena faham bagaimana untuk kita guna debu tayamum. Okey. Pertama kita kena faham untuk guna debu tayamum. Kadang-kadang kita tak tahu kan untuk guna debu tayamum di hospital. Sebab apa? Sebab kekhawatiran kita apabila kita laksanakan di hospital, kita risau debu yang kita letak di atas ni, setelah kita guna, kita buang merata-rata. Buang merata-rata. Itu sebenarnya tak nak. Sebab dia beri kesan kepada orang lain. Jadi kesan orang lain tu yang beri risiko yang besar kepada kesihatan orang lain. Jadi kena hati-hati. Okey, itu pertama cara nak letak. Okey. Yang keduanya adalah kita bicara tadi tentang rukun. Rukun niat, tak ada masalah. Seperti mana kita bicara sebelum ni, niat dalam hati. Bukan orang kata ambil debu ni, gosok kat dada. Tak perlu buat macam tu. Buat macam tu tak sah lah tayamum kita kan. Kalau kita i'tikad benda tu. Okey. Jadi pertama sekali kita niat dalam hati, dan yang keduanya adalah kita sapu di bahagian muka. Dan untuk makluman semua, kan? Untuk makluman semua, wajib kepada kita untuk kita tepuk 2 kali, kan?
Hadis Rasulullah ada sebut dalam riwayat Ibn Umar bercara pada kita, tayamum ni terbatain, dua kali tepukan. Pertama, tepukan yang pertama di muka, kan? Tepuk sekali, terus ke muka, kan? Tepuk kedua di tangan. Okey, di tangan kita. Tangan kedua belah tangan lah, di tangan kita. Maka terangkatlah rukun tayamum. Okey. Itu antara rukun tayamum. Yang perlu kita fahamlah, yang kita kena letak asasnya. Cuma bagaimana untuk kita laksanakan tayamum ketika sakit? Contohnya apabila masuk ke hospital, kebiasaannya barang berlaku dia ada benda ni. Kan? Orang muda ni masuk ni, dia ada balutan. Apa lagi dia ada? Dia ada di mata. Di mata. Tutup mata. Macam mana nak tayamum yang jenis-jenis macam tu? Okey. Itu pun penting juga bagi kita. Bagaimana kita nak laksanakan benda-benda macam tu. Jadi insya-Allah yang tu saya tak nak cerita pada petang ini. Saya nak ceritanya adalah teori sahaja petang ini. Kita nak bagi pencerahan kepada masyarakat sahaja. Yang berkenaan dengan balutan sebagainya, insya-Allah kita akan cuba bawa ke segmen-segmen yang seterusnya. Kita nak cuba bawa satu-satu. InsyaAllah kita akan pergi cuba lihat dalam situasi ke situasi. Contohnya, bagaimana ambil wuduk di bahagian mata, bagaimana ambil wuduk di bahagian tangan berbalut, bagaimana bertayamum di bahagian mata. InsyaAllah. Yang tu kita akan cuba buat. Kita laksanakan. Pada petang ini kita nak bagi tahu rukun wuduk ada 4. Okey, yang pertama sekali adalah niat, yang kedua adalah sapu di muka, dan yang ketiga adalah sapu di kedua belah tangan, dan yang keempat adalah tertib. Jadi kalau boleh, kalau orang lepas ni suruh sapu di kaki, salah lah tu. Saya cerita-cerita ni bukan cerita dongeng, cerita orang buat. Suruh sapu di kaki, buat sapu di kaki. Kita tersenyum, tergelak kan. Okey. Sebab apa? Sebab bukan salah dia. Salah kadang-kadang kita tak cakna sebab benda ini tak datang pada diri kita. Okey. Hadirin hadirat Allah sekalian. Okey. Jadi untuk segmen ibadah pesakit ini, untuk kali ini, sebenarnya saya maklum, kita bicara tentang tayamum. Beberapa bicara. Jadi konsepnya, kebiasaannya, konsep di hospital kita laksanakan kalau boleh ketika sakit ke, jagalah keselamatan kita. Kita nak bertayamum tapi menyebabkan asma ke, menyebabkan sinus ke, itu kesan yang besar. Jadi setakat ini kita cuba sediakan pack begini. Okey. Yang ni cantik kan? Ada macam ni dah untuk keselamatan kita. Kan? Tayamum. Jadi kotak begini sebenarnya memberi keselamatan kepada kita. Bagaimana? Kita gunalah. Time kita nak guna, kita buka. Okey, kita buka begini. Dia adalah. Kita kalau tepuk ni dia akan naik. Dalam video ni tak nampak. Kalau kita tepuk dia akan naik. Kalau dah habis, kita akan letakkan debu ini ke dalam kotak ini. Kita buka. Kita letaklah untuk memberi kemudahan kepada sakit ataupun pengguna. Sebab apa? Sebab kita nak jaga keselamatan. Okey, itu begitu. Okey. Jadi kalau siapa yang nak buat kat rumah, buatlah masing-masing. Guna cari untuk keselamatan. Kita guna debu ini. Jadi debu ini taklah, orang kata tak bertebaran dan menyebabkan sakit lain. Okey. Itu kita bicara tentang debu tayamum. Jadi pentingnya apabila kita bicara, kenapa saya sentuh isu keselamatan dalam penggunaan debu tayamum? Sebab kadang-kadang kita buat benda yang jarang kita buat, menyebabkan kita buat dengan tidak teliti. Ini yang menyebabkan kasihan kepada orang lain, orang yang sebelah kita ataupun yang sakit di sebelah kita semua bagai. Ini memberi risiko juga kepada orang lain. Okey. Namun dalam bab tayamum ini sebenarnya jangan risau. Kadang-kadang
kita pun tak pakai. Ramai di kalangan pesakit, majoriti pesakit saya rasa tak pakai sangat. Semua orang kata, saya tak risau Ustaz, setakat ini majoriti pesakit kurus. Okey, jadi tak perlu tayamum. Okey, kadang-kadang. Dan apa perbezaan antara wuduk dan tayamum? Okey, perbezaannya adalah wuduk ni kita guna air, manakala tayamum ini kita guna debu. Okey, kita guna debu. Kita ikut dalam konteks mazhab kita lah. Okey. Tapi ada segelintir daripada kita, segelintir pula daripada kita yang orang kata, tepuk dekat dinding tu macam mana? Tepuk dekat mana-mana tempat di muka bumi ni macam mana? Okey, itu biasanya mereka telah bertaklid kepada mazhab yang lain lah. Tapi kalau dalam konteks mazhab kita, kita kena usaha dahulu cari debu tayamum. Cari debu dulu tayamum. Sebab apa? Untuk kita berpegang teguh pada mazhab kita dahulu. Mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau boleh carilah debu tayamum dulu. Okey, kalau kata Allah tak jumpalah debu tayamum, okey, bolehlah bertaklid kepada mazhab yang lain. Okey, sebab apa? Sebab mazhab lain pun muktabar juga, iaitu dalam mazhab kerangka 4 mazhab. Insya-Allah mudah-mudahan. Okey, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya rasa mudah-mudahan berkaitan dengan debu tayamum ini memberi penerangan dan penjelasan kepada kita bahawasanya Islam ini meletakkan asas yang kukuh. Contohlah kepada kita kan. Islam ni ajaran agama yang mudah. Tapi umat Islam jangan permudah-mudahkan ajaran Islam. Contohlah kan. Sekarang ni kan. Sekarang ni COVID-19. Jadi solat Jumaat sekarang ni dah dibuka ke masjid kan. Dah buka dah masjid. Jadi orang pun pergi nak rapatkan saf juga kan. Pihak masjid kata SOP tak boleh rapatkan saf. Kita nak rapatkan juga. Maksudnya itu bertentangan dengan ajaran Islam lah. Sama juga dalam konteks kita ni. Konteks kita masuk hospital, tak boleh wudu, kita pun kata tak apalah, kita qada solat. Okey. Kalau boleh, elakkan. Sebab apa? Sebab pertama qada. Kan? Apabila dah qada ni, barang dah qada ni, tak tahu hidup ke mati. Okey, itu salah faham dalam masyarakat. Sebab tu apabila kita buat kajian, bermula tidak solat dalam hospital, tak solat ketika sakit disebabkan nak taharah tak boleh. Contohnya berwuduk tak boleh, bertayamum tak boleh, menyebabkan masyarakat yang pesakit di hospital itu apa tu di rumah tak laksanakan solat disebabkan taharah tak boleh. Kita melihat kajian kan dari 2 tahun 2011 dan 2018 ada daripada PPIM sendiri pun nisbah dalam kalangan masyarakat kita hanya 20% sahaja yang melaksanakan ibadah solat ketika di hospital. Okey, maksudnya 80% tu, 80% tak solat di hospital. Jadi 80% itu bercampur semua. Ada yang baik, ada yang jahil, ada yang endah tak endah. Okey, ada yang qada semua bagai. 80%. Jadi 20% tu orang betul-betul faham. Jadi adakah kita nak tergolong dalam 80% ataupun kita nak tergolong dalam 20%? Jadi pentinglah untuk kita walaupun pada hari ini kita belum orang kata belum sakit, belum tentu hari-hari yang mendatang kita tak sakit. Okey, jadi maka kita prepare lah dan kita bersiap sedialah di awal dengan ilmu kesihatan kita, terutamanya ilmu berkaitan dengan ibadah kita. Kerana apa? Kerana apabila kita sakit nanti mudah untuk kita laksanakan ibadah. Jadi sekali lagi saya sebut berkenaan pada hari ini rukun kita bicara tentang tayamum. Tayamum ini adalah menggantikan wuduk. Okey, menggantikan wuduk sebab rukhsah Allah bagi kepada kita. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4 kering. 4 kering. 4 kering. Iaitu niat, sapu muka, sapu kedua belah tangan dan tertib. Okey. Itu yang kita bicara rukun wuduk. Dan yang ketiganya adalah penting untuk kita maklum bagaimana untuk kita guna debu tayamum ini.
Jagalah keselamatan di mana-mana pun, jaga keselamatan untuk kita elakkan risiko lebih tinggi. Dan yang keempatnya adalah, bicaranya ialah cepat-cepatlah kita belajar untuk diri kita. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa sekadar itulah perbincangan kita pada petang ini, iaitu bicara tentang wudu tayamum. InsyaAllah mudah-mudahan penjelasan saya ini memberi manfaat kepada semua. Kita nak bagi manfaat kepada semua. Sebab apa? Sebab indahnya jika kita dapat penerangan yang baik. Okey. Jadi siapa yang ingin bertanya pada petang ini, saya biasa kita teori sahaja. InsyaAllah siapa ingin bertanya, ingin soal jawab, kalau boleh teruskan dalam segmen kita. Kalau boleh wawarkan kepada masyarakat, wawarkan pada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kita akan teruskan segmen ibadah pesakit setiap hari Jumaat. Selepas solat Jumaat. Jika hari itu tak ada solat Jumaat, maka itu bukan hari Jumaat lah. Melainkan zaman PKP. Okey. Jadi setiap hari Jumaat 3 petang. 3 petang. Kalau boleh tanya-tanya, bagi maklum kepada masyarakat, kalau boleh sambil kita tengok, kita like dan share lah untuk program kita ini. Sebab apa? Kita nak laksanakan konsep hospital masuk ibadah, kita nak wawarkan kepada masyarakat bahawa pentingnya untuk orang bersedia sebelum masuk ke hospital. Okey. Jadi apabila orang bersedia, indahnya sama-sama untuk kita beribadah. Sebab apa? Sebab orang sakit ini dekat dengan Tuhan. Jadi apabila dekat dengan Tuhan, kena tahu cara-caranya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen ibadah pesakit di minggu depan. Kita akan bicara tentang InsyaAllah kita akan cuba masuk bahagian solat sedikit, teori solat. Mudah-mudahan bagi pencerahan kepada kita. Untuk petang ini, saya rasa sekadar itulah perbincangan kita. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang daripada Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar, dan terima kasih juga yang sudi like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.